بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwani, teman-teman yang dirahmati Allah. Tajuk ni insya-Allah kita buat untuk mencari fakta. Okey? Untuk mencari kebenaran. Tak perlu kita bergaduh. Tak perlu kita mermaki hamun. Tak perlu kita ta'assub. Tak perlu kita nak bergaduh sesama kita. Saya buat topik ni insya-Allah untuk mencari kebenaran melalui fakta dan hujjah. Al-Islam, untuk pengetahuan semua, Al-Islam yaqumu ala al-hujjati wal dalil. Islam agama Allah Subhanahu wa taala yang terdiri atas fakta, bukti, hujjah. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sentiasa menetapkan satu kaedah, sekiranya ada satu dakwaan, bawalah bukti. Awak ada satu dakwaan, awak ada satu fakta, kuatkanlah dakwaan awak dengan bukti. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata dalam surah Al-Baqarah, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Yahudi dan Nasrani kata, hanya golongan kami yang akan masuk syurga. Tengok surah Al-Baqarah ayat 111. Wa qalu lan yadkhulal jannah, tidak akan masuk syurga kecuali Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Tilka amaniyuhum, itulah andaian mereka semata-mata. Kita kalau nak buat andaian mudah je. Tapi Allah kata qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Mari bawa bukti. In kuntum sadiqin, kalau kamu benar, bawa bukti. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kita insya-Allah umat Islam, umat yang sentiasa berdiri atas bukti dan hujjah. Rum di akhir zaman. Adakah mereka Rusia ataupun mereka adalah Barat? Ada setengah orang Islam memihak kepada pendapat bahawasanya Rum adalah Rusia. Dia ada hujah dia. Ada orang Islam lain, mereka berpendapat Rom adalah Barat. Pendirian saya selama ini, Rom adalah Barat dan Amerika dan Eropah. Ada hujah-hujah saya. Tapi kebelakangan ini ada juga beberapa fakta yang diberi kepada saya oleh setengah pihak, jazakumullah khair. Mereka berpihak kepada pendapat bahawasanya Rom adalah Rusia. Saya hormat mereka. Saya hormat dua-dua pendapat. Saya tidak ada prinsip nak maki hamun, nak marah, nak label. Macam ada setengah orang Islam kita tak setuju dengan dia, label terus Wahabi. Tak, teman-teman rahmati Allah, cuba buka minda. Jangan duduk di bawah orang kata tempurung kata, minta maaf kalau perkataan tu silap. Jangan kita tersempit di fikiran yang sempit. Cuba buka minda, kaji. Allah Subhanahu wa taala bagi kita akal dan Allah Subhanahu wa taala bagi kita Al-Quran dan Sunnah. Maka kajilah. Cari hujah, cari dalil, cari fakta. Jangan ta'assub. Ta'assublah yang menyebabkan orang kadang-kala memaki hamun dan menindas dan menzalimi saudara Islam yang lain. Bawa bertenang. Tapi tak tahu kenapa komen tak masuk. Mungkin ada sesuatu masalah dalam live, tapi tak apa. Sebelum kita nak masuk topik ini insya-Allah, sebelum saya nak dedahkan bukti yang saya ada untuk dua-dua pihak. Sekarang ni saya duduk tengah. Sebelum ni saya percaya bahawasanya Rom adalah Rom, maksudnya Eropah dan Barat. Tapi sekarang ni ada juga subhanallah fikrah-fikrah saya daripada
maklumat yang saya terima daripada saudara kita duduk di Rusia, ada maklumat dan intipati dan fakta yang menjurus ke arah mungkin Rom adalah Rusia. Baik. Sebelum tu, bila kita bicara pasal Rusia, Ukraine, jangan kita suka, tuan-tuan. Sebab kita tidak berada di sana. Kita duduk di Malaysia, Alhamdulillah, negara aman, negara damai. Tak ada orang kacau kita. Kita kat sini nak makan nasi bila-bila masa. Nak makan roti canai. Kita keluar, kita hanya warrior di internet saja. Minta maaf. Kita ni berani bercakap di internet dan di belakang kamera. Tapi di luar, kita belum tentu kita berani. Peperangan yang berlaku antara Rusia dan Ukraine, bagi saya sebagai manusia, sesuatu yang menyedihkan. Kerana akan ada mangsa. Mangsa bukan seorang dua, mangsa beratusan. Walaupun mereka bukan Islam, tetapi dunia luar mengajak saya ataupun mengajar saya hormati setiap nyawa. Walaupun bukan Muslim, dia manusia, tetap ada hak untuk hidup. Jangan kita suka bila berlaku sesebuah peperangan di mana-mana negara. Ukraine tertipu, terpedaya dengan janji manis Eropah. Tahu tak teman-teman, Ukraine ada senjata nuklear. Dan ini maklumat yang saya terima daripada orang yang pernah duduk di Ukraine. Ukraine satu ketika ada senjata nuklear, tapi Barat tekan Ukraine supaya serahkan senjata ini kepada Rusia. Kalau saya tak silap. Kalau saya silap, minta maaf. Maka Ukraine percaya bulat-bulat kepada Barat. Sekarang ni, Barat telah permainkan Ukraine dan mendesak dia supaya lawan Rusia. Bila berlaku peperangan, Ukraine tertipu kelicinan ataupun liciknya politik Barat. Dan Barat tidak membantu Ukraine. Rusia dalam masa yang sama, Rusia negara yang besar, negara yang tak main-main. Rusia, saya ingat tuan-tuan rahmati Allah, Rusia walaupun negara yang ganas, yang kejam, tapi Rusia akan tetap pegang perjanjian dia. Sebab itulah kita tengok Rusia sanggup mempertahankan rejim Al-Assad sampai titisan terakhir. Sebab Rusia sebuah negara yang tidak akan mungkir janji dengan mana-mana negara yang buat perjanjian dengan dia. Sebab tu kita tengok Erdogan, akhirnya bila Erdogan buat penilaian, Erdogan terpaksa memihak kepada Rusia berbanding Barat. Sebab Barat memang banyak menipu dan mereka mengkhianati perjanjian. Ada pula orang tuduh saya kata Muhyiddin ini provok US. Ya Allah. Tuan-tuan, saya tak pernah pro mana-mana negara. Saya ni tidak memihak kepada mana-mana negara. Amerika pun jahat. Amerika membunuh umat Islam di Iraq. Beratusan juta umat Islam di Iraq telah terbunuh. Ratusan juta umat Islam di Iraq terbunuh kerana kejahatan Amerika Syarikat yang telah ceroboh Iraq. Yang ni saya selalu cerita dalam kuliah. Tiba-tiba ada hamba Allah yang tuduh saya kononnya pro Amerika. Saya pelik tuan-tuan. Kadang-kadang orang tuduh kita ni, dia masuk komen lepas tu cabut lari. Di manakah fakta yang kau sebut? Ada orang pula kata Muhyiddin ni pro ISIS. Tuan-tuan rahmati Allah, saya tak pernah sokong mana-mana kumpulan pengganas. ISIS ke Al-Qaeda, semua ni boneka yang telah direka oleh musuh Islam. Dan kemudian gerakan pengganas ini hilang lesap dan cair dalam seperti garam dalam air. Sebab mastermind dia yang telah reka gerakan pengganas ini adalah musuh yang sama. Jadi saya tak pro mana-mana negara. Tapi saya tahu antara negara yang pernah menzalimi umat Islam, Rusia. Fakta tak boleh dinafikan. Bagaimana Rusia ceroboh Afghanistan, Rusia menceroboh Shishan, dan Rusia telah membunuh umat Islam di Syria. Yang ni fakta. Fakta sejarah. Awak tak boleh nak nafikan. Baik, sekarang ni. Siapakah Rom di akhir zaman? Saya berpandukan Al-Quran dan hadis. Inilah sumber saya number one. Sebab apa? Sebab Al-Quran Allah, daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi benda yang 100% yakin. Dan tidak ada keraguan mengenai Al-Quran. Kemudian saya akan rujuk tafsir. Tafsir pun, tafsir Quran mesti mengikut sunnah. Dan mesti mengikut fahaman sahabat dan para tabi'i dan ulama. Maka tengok surah pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut pasal Rom.
Jom kita tengok surah Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tak tahu kenapa tak nampak sebarang mana komen? Tak nampak komen langsung. Satu komen pun tak nampak, tak tahu kenapa. Ada komen ke tak sebenarnya? Wallahu a'lam. Tak apalah. Jadi saya teruskan. Ar-Rum, tuan-tuan rahmati Allah. Perkara utama, siapakah Rum? Rum, Allah Subhanahu wa taala sebut mengenai mereka dalam Quran. Rum yang saya maksud sekarang ni, kita bermula di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rum di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kuasa yang paling besar selain kuasa Parsi, yakni Persian. Al-Furs wal Rum. Furs, Persian, Rum, dua bangsa ataupun dua empire yang menguasai dunia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu negara Arab tidak ada sebarang kuasa ataupun tidak ada sebarang pengaruh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ar-Rum mengenai Ar-Rum? Kerana mereka adalah bangsa yang ada kekuasaan dan mereka ada kelebihan. Tengok Allah kata apa? Ghulibatir Rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Dan mereka ketika itu menjajahi bumi Syam dan mereka pegang Konstantinopel, yakni Konstantinia ataupun Istanbul. Dulu tuan-tuan rahmati Allah, Empire Rum bertapak di bumi Syam, Jordan, Syria, Lebanon, Palestin, dan bertapak di Turki. Dan mereka dapat menguasai seluruh Eropah, timur dan barat. Inilah Rum, bangsa Rum yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Dan inilah bangsa yang kita akan berperang dengan mereka di akhir zaman. Ini poin pertama yang saya nampak dalam sini memihak kepada Eropah. Taib, saya belum lagi ada fakta yang cukup bagi setengah orang. Sebab mereka akan letak fakta geopolitik, fakta keturunan dan sebagainya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut ghulibatir Rum. Bangsa Rum dikalahkan. Siapa yang kalahkan bangsa Rum adalah Parsi. Kerana satu-satunya kuasa yang boleh buat persaingan dengan Rum adalah Persian, Parsi yang di Iran dan di Iraq sebelum ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah hancurkan kaum Parsi. Walaupun di Iran mereka nak bangkit semula, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih, "Idza halaka Kisra fala Kisra ba'dah." Hadis sahih. Bila Kisra dimusnahkan, tidak akan bangkit lagi Kisra. Baik. Ghulibatir Rum fi adna al-ard. Satu ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda berada di Makkah, berlaku satu peperangan besar di antara Rum dan orang Parsi. Dan ketika itu bangsa Parsi dapat mengalahkan Rum dengan satu kekalahan yang paling teruk dalam sejarah Rum. Allah Subhanahu wa taala kata ghulibatir Rum fi adna al-ard. Kekalahan Rum sampai tahap adna al-ard. Adna al-ard yakni bumi adna al-ard yakni bumi Palestin. Iaitu laut mati sekarang, bumi Jordan dan Palestin. Itulah tempat yang paling rendah di dunia, fi adna al-ard. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dan orang Rum setelah kekalahan teruk yang mereka alami, mereka akan menang semula. Fi bid'i sinin. Allah Subhanahu wa taala kata fi bid'i sinin. Bid', semua ulama bahasa kata al-bid' min 7 ila 10. Dun al-10 wa fawqa 6 atau 7. Bid' yani antara 7 sampai 9 tahun. Allah Subhanahu wa taala telah sebut bahawasanya Rum telah dapat kekalahan yang sangat memalukan bila mereka berperang dengan Parsi, tapi Rum akan menang setelah kekalahan ini. Rum akan bangkit balik. Berapa tahun mereka akan bangkit balik? Allah kata fi bid'i sinin. Al-bid' dalam tempoh 9 tahun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut berlaku. Tapi ustaz, awak baca ayat Quran, manakah hadis Rasulullah? Ada hadis rawahu al-Imam Tirmizi. Ada hadis. Hadis Abu Sufyan al-Thawri rahimahullah
dalam tafsir Sufyan, tafsir Ibn Uyainah, tafsir Ibn Kathir, tafsir At-Tabari, dan kisah ini saya ambil sebenarnya daripada tafsir Ibn Kathir. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila tentera Rom kalah, kata dalam hadis Imam Tirmizi, kalau sahabat nak cari boleh juga tengok, saya akan bawa dengan fakta, jangan kita cakap kosong teman-teman. Kalau nak bawa satu fakta, nak bawa satu pendapat, kuatkanlah pendapat awak dengan bukti. Jangan, bukti kita bukan maki hamun, bukti kita bukan mencerca orang, bukti kita bukan label orang bodoh dan sebagainya. Bukti kita al-ilm. Belajarlah ilmu. Saya nak orang yang ikut muhib, orang yang berdisiplin, ada akhlak, ada ilmu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana laysa bil fahish wala al mutafahish. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang suka maki hamun orang dan keluarkan perkataan celupa. Jangan. Ini bukan akhlak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, Islam, orang Islam yang akan kekal di akhir zaman bukan kita. Minta maaf. Dia akan ada ahlu sunnah yang sebenar, yang betul-betul mentaati perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang saya nak sebut ni hadis Tirmizi. Tengok riwayat Tirmizi dan juga rawahu Imam Ahmad. Kita ambil hadis At-Tirmizi radhiyallahu anhu. Baik. Hadis Ibnu Abbas. Kalau sahabat nak cari hadis ini 3193 Sunan At-Tirmizi, Abwab Tafsir Al-Quran. حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير. طيب، عن ابن عباس قال غلبت وغلبت كان المشركون. كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم. Orang musyrikin di Makkah, mereka lebih suka orang Parsi menang. Orang musyrik, tengok, orang musyrik biasa, tuan rahmati Allah, ahli syirik ni yang sembah berhala, orang ahli syirik yang sembah batu, ahli syirik yang menyekutukan Allah, mereka biasanya lebih suka orang yang sama pendapat dengan dia. Jadi orang syirik ni, orang musyrikin di Makkah lebih menyokong Parsi. Tengok. Sebab apa? Sebab Rum li'annahum wa iyyahum ahlu awthan. Orang musyrikin di Makkah lebih suka orang Parsi menang atas Rum, kerana orang musyrikin di Makkah dengan orang Parsi sama, ahli awthan, mereka sembah berhala, mereka minta dengan berhala kononnya perantara. Tapi kalau orang ahli tauhid, mereka tak akan meletakkan perantara antara mereka dengan Allah. Terus minta dengan Allah, jangan letak perantara. Baik. Wa kana al-muslimun yuhibbuna an yadhhara ar-Rum ala Faris. Tapi orang Islam lebih suka Rum menang atas Parsi, li'annahum ahlu kitab. فذكروه لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب, hadis At-Tirmizi ni menunjukkan orang musyrikin di Makkah lebih memihak kepada Parsi, sebab orang Parsi, orang Majus, penyembah api. Nampak? Baik. Tapi orang Islam di Makkah seperti Abu Bakar Siddiq, para sahabat Umar, Uthman, Ali, Az-Zubair, Talha, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengharap kemenangan Rom. Tengok. Jadi kita pun sama. Kita pun di Malaysia kadang-kadang tengok Rusia dengan Ukraine, tapi bagi saya Ukraine dan Rusia dua-dua tak boleh harap. Sebab kita tak pasti apakah agama yang mereka anuti. Saya tak pasti. Kalau ada orang sahabat yang duduk di Rusia, alhamdulillah ada dah komen. Kalau ada sahabat duduk di Rusia, boleh ke tak bagi kami sedikit gambaran apakah agama yang dianuti oleh umat Islam? Apakah agama yang dianuti oleh orang Rusia? Yang saya tahu, orang Rusia tak ada agama sebab dia komunis. Orang Rusia, tuan, dia bekas negara komunis. Mereka menentang segala bentuk agama. Tapi saya heran, orang kata, wallahu alam, orang kata di Rusia sekarang ni mereka Katolik. Kalau boleh sahabat bagi kita gambaran jelas, saya tak pasti apakah pegangan yang dipegang oleh mereka di Rusia. Tapi untuk pengetahuan semua, tuan rahmati Allah, orang Kristian tetap sama ada Rom ke, Katolik ke, Protestan, mereka akan menjadi musuh kita di akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala sebut, wala in ataital, surah Al-Baqarah ayat 145.
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك لمن الظالمين. Allah kata apa? ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. Ikhwani, teman-teman yang dirahmati Allah, bawalah apa jua ayat, apa jua hujjah, apa jua bukti mengenai Islam, Ahlul Kitab tidak akan ikut kita. Tak akan. Kalau orang Kristian, dia sembah apa? Sembah salib. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, orang Kristian, Katolik ke, Protestan ke, semua mereka ni bukan Islam. Sebab mereka percaya kepada tiga. Kita orang Islam percaya Allah satu. Mereka ni ada tiga Tuhan. Father, Son, the Holy Spirit. Jadi mereka dengan kita tak akan sama. Yang ni saya nak suruh kamu, jangan ta'assub. Jangan ta'assub. Minta tolong jangan ta'assub. Kita dengan Ahlul Kitab tak akan sama. Kristian, tak kira Katolik ke, Protestan ke, Orthodox ke, apa jua. Allah kata, wala in ataita alladhina utul kitab bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Ahlul Kitab, Yahudi, Nasrani tak akan ikut kita. Dan Allah Subhanahu wa taala kata kat kita arahan, awas, wama anta bitabi'in qiblatahum, dan kita tak akan ikut kiblat mereka sebab mereka bukan Islam, mereka kafir. Mereka menyekutukan Allah. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ. Bahkan di antara orang Yahudi dan Nasrani, hatta di kalangan orang Nasrani, mereka pecah belah, tuan-tuan. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ. Dan hatta Kristian, sebab tu kita tengok Kristian, banyak aliran dia. Katolik, Protestan, Orthodox. Dan setiap fahaman, ada pula fahaman dia mengarut. Kita sembah Allah yang satu. Sumber kita Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau orang Kristian, tuan-tuan, dia tak ada sumber. Kalau awak suruh orang Kristian, bawa aku satu hadis sahih kepada Nabi Isa, mana mereka ada ilmu sanad? Ilmu sanad hanya ada pada umat Islam sunnah. Hanya ahlu sunnah wal hadis yang mereka ada ilmu sanad. Tapi ahli bid'ah jangan masuk campur. Ahli bid'ah ni, dia tak ada sanad, dia ada ilmu khas dia. Wallahu alam, dia mari mana. Tapi ahlu sunnah, tuan-tuan, wal jamaah, mereka ada Quran yang telah dijaga oleh Allah dan ada hadis yang telah dijaga oleh ulama hadis. Kalau orang Kristian tanya dia, did you have any hadith from your prophet Nabi Isa? Dia orang tak ada ilmu sanad, tuan. Mereka terputus. Tapi alhamdulillah umat Islam, mereka ada hadis sahih, Bukhari, Muslim. Kita ada hadis dalam Sunan At-Tirmidzi, ada hadis dalam Sunan An-Nisa'i, dan ada ulama hebat dalam sejarah ulama hadis. Jadi jangan kita ta'assub, dan jangan kita ta'assub pada Ukraine ataupun Rusia. Dua-dua ni bukan Islam. Taib. Sambung hadis tadi, bila sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka sangat nak mengharapkan, mereka mengharapkan kemenangan Rom berbanding Parsi. Tak apa. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Parsi dah menang dan orang musyrikin mereka seronok dan bersorak kerana kekalahan Rom. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada Abu Bakar, ala innahum sayaglibun. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada Abu Bakar radhiyallahu an, ama innahum sayaglibun. Fadzakarahu Abu Bakar lahum qalu ij'al bainana wa bainaka ajalan fa in dhaharna kana lana kadha wa kadha wa in dhahartum kana lakum kadha wa kadha. Orang musyrikin nak berjudi. Kata ke Abu Bakar, Abu Bakar, kalau betul lah awak kata Rom akan menang dengan Parsi setelah kekalahan Rom yang teruk, okey, kita buat pertandingan. Letakkan tempoh. Berapa lama orang Rom akan menang balik? Berapa? Faja'ala ajalan 5 sinin falam yadhharu. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an meletakkan tempoh dalam 5 tahun Rom akan menang semula, tapi Rom tak menang. Fadzakaru dhalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ala ja'altahu ila dun? Qala arahu al-'ashr.
Qala Sa'id wal bid'u ma duna al-'ashr. Kata Sa'id ibn Jubair rahimahullah wa radhiyallahu an, kalau Allah sebut bid'i sinin, yani bawah 10 tahun. Qala thumma dhaharat ar-rum ba'du. Fadhalika qawluhu ta'ala. Naam. Jadi teman-teman rahmati Allah, Rum menang semula dengan Parsi bila? Lepas 9 ataupun 10 tahun. Kata Sufyan al-Thawri rahimahullah, qal sami'tu, kata Sufyan al-Thawri, sami'tu annahum dhaharu alaihim yawma Badr. Kata al-Imam Sufyan al-Thawri, Rum menang dan bangkit semula ketika umat Islam menang dalam peperangan Badr. Taib. Jadi apa poin Ustaz Muhib sekarang ni? Rum adalah barat. Poin saya yang pertama, tapi belum lagi saya menyokong pendapat bahawasanya Rum adalah barat. Saya tidak menyokong mana pendapat, saya hanya kemukakan bukti dan sejarah Islam. Taib. Jadi sekarang ni Rum menang dan dapat kembali menguasai dan menjajah semula bumi Syam, dan mereka mengalahkan tentera Parsi sampai tentera Parsi terpaksa undur. Taib. Bukti kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim sebut mengenai, kenapa saya nampak, wallahu alam, saya belum lagi berikan pendapat yang memihak kepada mana-mana negara. Adakah Rum bermaksud Rum Rusia ataupun Rum bermaksud Barat dan Amerika Syarikat ataupun Eropah? Saya belum ada lagi gambaran yang meluas, tapi saya akan bawa bukti. Sahabat setuju insya-Allah macam ni? Setuju insya-Allah? Setakat ni okey? Minta tolong jangan bergaduh. Minta tolong dengar apa saya sampaikan, dengar hujah dan bukti, dan jom kita berbincang. Setakat ni okey insya-Allah sahabat? Kalau boleh sahabat komen sikit. Kalau orang ada sebarang insya-Allah komen ataupun ada sebarang pendapat, sila kemukakan insya-Allah, dan saya akan baca dan saya akan insya-Allah berikan ulasan dan jawapan saya insya-Allah. Baik. Sekarang ni hadis, kenapa dulu? Okey, ataupun sampai sekarang kenapa saya melihat Rom adalah barat? Ada hadis sahih rawah Imam Al-Bukhari, rawah Imam Muslim. Sahabat boleh cari hadis Al-Mustawrad Al-Qurashi. Alhamdulillah ramai sahabat saya yang saya sanjung mereka, saya hormat pendapat mereka yang memihak kepada Rusia. Saya tetap hormat mereka dan saya tak perlu nak maki hamun ataupun cerca ataupun label mereka dengan tuduhan yang tidak berasas. Mereka memihak kepada pendapat bahawasanya mereka setuju dengan surah Ar-Rum, tapi mereka kata bangsa Rum yang ada di Bizanta adalah bangsa yang setelah Rum kalah dengan umat Islam dalam peperangan Yarmouk, Rum makin mengencut dan Rum berpindah kepada Rusia. Sehingga sekarang saya tak jumpa lagi fakta mengenai perpindahan Rum yang dulu berpangkat di Konstantinopel setelah Muhammad Al-Fatih, Empire Osman kalahkan Rum dalam satu peperangan Islam yang sangat hebat, dalam peperangan Fathul Konstantiniyah, pembukaan Konstantinopel. Rum telah berpindah ke Rusia. Tapi fakta ini saya belum lagi jumpa bukti yang kukuh. Tapi tak apa. Taib. Katakanlah kita sekarang ni saya nak, kenapa saya memihak kepada pendapat yang mengatakan Rum adalah barat? Jom tengok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni surah Ar-Rum dah jelas bahawasanya Rum dulu yang duduk di bumi Syam, Bizanta, Konstantinopel, sebelum mereka dikalahkan dengan satu kekalahan yang paling besar dalam sejarah Islam, iaitu pembukaan Konstantinopel. Sekarang ni ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dalam sahih Muslim. Hadis sahih Al-Mustawrad Al-Qurashi radhiyallahu anhu. Al-Mustawrad Al-Qurashi duduk dengan seorang sahabat iaitu Amr bin Al-As, dan Amr bin Al-As antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak bermuamalah, ataupun Amr bin Al-As antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak berurusan dengan Rum. Baik. Tiba-tiba mereka duduk. Kalau sahabat nak cari hadis ini, saya boleh bagi dalam Sahih Muslim. Warumu aktsarun nas. Hadis ini rawah Imam Muslim. Hadis ini nombor
Nah. Hadis nombor 2898. Okey sahabat kalau nak tengok, bismillah. Ni hadis dia. Hadis 2898, hadis Al-Mustawrid atau Al-Mustawrad Al-Qurashi radhiyallahu anhu. Dia kata apa? قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. Al-Mustawrad Al-Qurashi duduk dengan Amr bin Al-As. Tiba-tiba Al-Mustawrad kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut taqumu as-sa'ah war-rumu aktsarun nas, hari kiamat akan berlaku dan Rum adalah bangsa aktsarun nas, bangsa yang paling ramai. Baik. Bila hadis ini didengari oleh Amr bin Al-As, Amr bin Al-As macam tak puas hati. Kerana ketika itu umat Islam baru dapat kemenangan atas Rum. Umat Islam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diketuai oleh sahabat seperti Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu di zaman Umar, Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, Sayyidina Khalid ibn Walid, Syarhabil ibn Hasna, Amr bin Al-As, Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhum, mereka dapat kemenangan besar atas Rum. Tapi bagaimana pula Al-Mustawrid kata, dia kata hari kiamat akan berlaku ketika Rum adalah bangsa yang paling ramai. Amr bin Al-As kata, absar ma taqul, apa yang engkau cakap ni wahai Al-Mustawrid? Qala Al-Mustawrid, aqulu ma sami'tuhu min Rasulillah. Al-Mustawrid tegas, dia kata, aku kata benda yang aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin yang kedua saya, Rum, tuan-tuan rahmati Allah, Rum akan jadi bangsa yang paling ramai di akhir zaman. Mereka apa maksudnya aktsarun nas? Menguasai ekonomi, menguasai dunia, menguasai senjata, menguasai teknologi, mempengaruhi kebanyakan negara Islam. Maksud saya mempengaruhi negara Islam, mereka pegang tompok banyak negara. Sekarang ni kita tengok Saudi bawah barat, Oman minta maaf bawah jajahan British, Qatar adalah hamba kecil kepada Amerika. Siapa lagi? Kebanyakan negara Teluk dipegang ketat dan dimainkan dan ditipu oleh barat. Saya bukan penyokong barat, tuan-tuan, tapi saya nak cakap pasal fakta. Sistem kewangan dunia, wallahu alam, dipegang oleh barat kalau saya tak silap. Jadi mungkin aktsarun nas di segi pengaruh Rum di akhir zaman. Tapi kita tak wallahu alam, kita adakah satu poin kena ingat, adakah kita di saat-saat ini, wallahu alam, ini ilmu Allah. Saya pun tak boleh nak kata ya betul, tak boleh, tuan-tuan. Semua ni di ilmu Allah. Jangan kita pandai-pandai kerana astaghfirullah menjadi Tuhan. Sebab tu kadang-kadang saya pelik dengan orang siap letakkan tarikh 2012 peperangan dunia yang ketiga berlaku. Sekarang ni 2022 dah, tapi tak ada peperangan ketiga. Jangan kita sentiasa mendahului fakta. Ada orang kata 2015 hari kiamat akan berlaku. Sekarang ni 2022. Jangan mempermainkan juga agama. Kita serah segala ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan Tuhan, teman-teman. Dan kita hanya ilmu kecil. Kecil sangat. Taib. Saya sambung. Jadi Al-Mustawrid Al-Qurashi radhiyallahu anhu kata, taqumu as-sa'a war-rum aktsarun nas. Amr bin Al-As kata, absir ma taqul. Apa yang kau cakap ni? Qal aqulu ma sami'tuhu min Rasulillah. Al-Mustawrid kata, aku kata benda yang aku dengar daripada Rasulullah. Maka Amr bin Al-As pun memikir sejenak. Dia kata, in kana ma taqul fa inna fihim khisalan arba'. Aywa. Sekarang ni kita ada 4 ciri-ciri yang disebut oleh Amr bin Al-As. Ciri-ciri Rum. Sahabat boleh tak tulis, ambil pen? Boleh tak ambil pen dan tulis? Boleh. Jom kita tengok ciri-ciri Rum yang kita nak tengok. Di manakah kaum yang lebih menepati 4 ataupun sebenarnya 5 ciri? Dalam hadis ni ada 5 ciri-ciri. Nanti kita tengok. Ada 5 ciri-ciri Rum yang disebut oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Tengok. Dalam hadis yang saya sebut tadi. Hadis yang saya sebut tadi. Ya Allah. Hadis 2898.
hadis al-mustawrid. Kita masih lagi kat sini. Taib, Amr bin Al-As. Taib. Faqala Amr, in qulta dhalik, Amr sekarang ni setuju. Kalau awak dah sebut pasal Rum, innahum, taib. Taib. Bukan hadis ni. Sahabat hadis ni dia tak sebut detail. Ni. Inna fihim la khisalan arba'. Okey. Rum ada 4 ciri-ciri. Innahum la ahlamun nasi 'inda fitnah. Taib. Wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibah. 2. 3. Wa awshakuhum karratan ba'da farrah. 4. Wa khairuhum limiskinin wa yatimin wa dha'if. Wa khamisatun hasanatun jamilah wa amna'uhum min zulmil muluk. Jom kita ambil 5 ciri-ciri ini. Dan kita tengok, adakah 5 ciri-ciri ini lebih ada kepada bangsa Rum yang ada di Rusia ataupun bangsa Rum yang ada di Barat? Kalau sahabat setuju, cakap setuju. Kalau tak setuju, cakap tak setuju. Baik. Yang pertama, inna fihim la khisalan arba'. Mereka ada 4 ciri, tapi sebenarnya ada 5. Yang pertama, innahum la ahlamun nasi 'inda fitnah. Ciri pertama, ahlamun nasi 'inda fitnah. Kaum yang paling tenang bila berlaku fitnah. Ahlamun nas. Kaum bila berlaku fitnah di negara mereka, mereka tenang. Maksudnya mereka menghadapi masalah dan fitnah dengan ketenangan. Teman-teman, ciri pertama ini, kita boleh melihat ciri ini lebih tepat ada kepada Rum di Rusia ataupun Rum di Barat. Apa pendapat kamu? Boleh tak tulis komen, insya-Allah? Tapi tak tahu kenapa komen ni terlalu lambat masuk. Boleh tak ikut saya sebab saya nampak okey, ada orang komen insya-Allah. Rafiz kata Barat. Baik. Okey, ciri pertama, ahlamun nasi 'inda fitnah. Kaum yang paling tenang menghadapi musibah. Siapa lebih tepati ciri-ciri yang disebut oleh Amr bin Al-As? Ahlamun nasi 'inda fitnah. Kaum yang tenang bila berlaku musibah. Mereka boleh menghadapi satu ujian ataupun musibah dengan ketenangan, dengan bijaksana. Rusia ataupun Barat, apa pendapat sahabat? Okey, Faridah. Okey, tak ada. Wan Hisham, tak ada. Tak ada orang jawab. Sahabat, okey, Khairul Aziz kata ada yang mendakwa Rusia yang bekalkan persenjataan untuk kekalkan tekanan ke atas Syria. Okey. Naam, betul. Rusia telah memberikan senjata, tapi bukan free lah. Rusia telah membekalkan senjata yang paling besar-besaran kepada Syria untuk menyelamatkan rejim Al-Assad, dan sebenarnya fakta ini benar, dan Rusia berjaya untuk hapuskan semua batalion-batalion yang menentang rejim Assad. Sebenarnya Rusia telah dapat membantu rejim Assad 100% untuk kekalkan dia berada di tumpuk tempat pemerintahan dia. Tapi Rusia ambil juga sebagai balasan, Rusia ambil 2 pangkalan udara dan pangkalan laut. Baik. Ada sebarang tak ada, kenapa saya tak nampak komen? Okey, Limo dikata Rusia. Okey, tak apa, saya hormat. Anwar Khan dikata Rusia. Syamsul, kan best kita boleh ni. Okey, Eka dikata Rusia. Syamsul Dahari dikata Barat. Adam Qasim. Okey, sekarang ni kita nampak ada orang kata Rusia lebih menepati syarat pertama, iaitu ahlamun nasi 'inda fitnah. Bangsa yang paling tenang bila menghadapi musibah. Boleh bagi saya satu contoh bagaimana Rusia menjadi negara yang tenang bila berlaku musibah? Yang saya nampak di Eropah, bila ahlamun nasi 'inda fitnah. Saya tengok negara Eropah bila berlaku musibah di negara mereka, mereka mengendalikan
musibah ataupun ujian mereka dengan cara yang sangat tenang dan bijaksana. Rusia, boleh tak bagi saya contoh untuk menempati syarat pertama? Kalau boleh bagi contoh. Baik, kita tengok ciri yang kedua. Ciri Rum yang disebut oleh Amr bin Al-As, wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibah. Bangsa yang cepat bangkit setelah berlaku musibah. Berlaku kekalahan. Ciri ini ada kepada Rusia dan ada kepada Barat. Kita tengok contoh British. British Rum. British bila berlaku peperangan mereka dengan Germany, sebenarnya kalau kita tengok London lepas diserang oleh tentera udara Germany, London telah dihancurkan habis-habisan. London telah dimusnahkan. Tapi dalam tempoh singkat, London dan British dapat bangkit balik. Germany, kita tengok Germany dapat kekalahan teruk lepas peperangan dunia yang kedua. Tapi Germany dalam tempoh 20 tahun dapat membina empire ekonomi dia yang sangat dahsyat. Rusia pun kita boleh melihat Rusia setelah peperangan dunia kedua dapat membina empire dia iaitu Soviet Union dan mereka dapat bangkit semula. Taib, maksudnya ciri kedua ni ada kepada Rom di Rusia dan ada kepada Eropah. Ciri kedua, boleh ingat? Wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibah. Bangsa yang paling cepat bangkit setelah musibah. Sahabat rasa mana lebih? Okey, ada komen. Komen COVID. Tapi kenapa kita nak bezakan Rom Barat dengan Rom Timur? Sedangkan Nabi hanya sebut Rom. Comel. Bukankah faktor utama untuk mengenal Rom yang bersatu dengan umat Islam itu Allah telah sebutkan dirinya di dalam panjang pula ni. Quran taib. Iaitu umat Nasrani yang masih mengekal sistem. Comel, saudara kita Koman Covid, dia bagi pendapat yang cantik. Taib, Syekh. Dia kata Barat dan NATO di bawah NATO ada 80 panji Yahudi Nasrani yang disebut dalam hadis. Naam, ada hadis Auf ibn Malik al-Ashja'i di mana Al-Malhamah Al-Kubra, Rom akan serang kita bawah 80 panji. Betul? Ini satu benda yang menunjukkan bahawa Rom, wallahu alam, Rusia ada satu panji. Bagaimana Rusia nak serang umat Islam di Syria? Taib. Cantik juga. Muhammad Haikal, saya lebih cenderung negara Eropah yang nampak lebih tenang walaupun dilantik wabak COVID. Okey, cantik satu pendapat. Lagi. Rom akhir zaman merujuk kepada Kristian bukan Kristian Ortodoks. Taib, ini salah satu pendapat. Bagi saya tak ada beza antara Kristian Ortodoks dan Protestan. Semua ni adalah Kristian dan musuh Islam. Wallahu a'lam, bagi saya lah semua musuh Islam sebab Allah Subhanahu wa taala kata walan tarda ankal yahud walan nasara. Yahudi dan Nasrani tak akan ridai kamu. Naik. Taib. Barat dan NATO di bawah NATO pada 80 panji Yahudi. Taib. Ni pendapat Syekh. Barakallahu fiik. Taib. Sahabat, kita sambung hadis tadi. Kemudian wa ausyakuhum karratan ba'da farrah. Tengok ciri-ciri ketiga Rom yang disebut oleh Amr bin Al-As, wa ausyakuhum karratan ba'da farrah, bangsa yang lagi cepat, yang paling cepat bangkit setelah kekalahan. Cuba fikir sendiri, manakah tepat menepati ciri-ciri ini? Adakah Rom di Rusia ataupun Rom di Eropah ataupun Barat? Yang keempat, wa khairuhum limiskinin wa yatimin wa dha'if. Yang ni saya melihat di Barat. Saya tak pernah melihat ciri-ciri keempat dan ciri kelima memang langsung tak jumpa di Rusia. Sebab Rusia negara diktator. Saya nak tanya soalan. Adakah Rusia negara yang mengamalkan sistem boleh menentang? Tengok. Sekarang kita tengok ciri yang kelima. Yang ni paling nampak besar. Ciri kelima sangat jelas bahawasanya Rom yang disebut oleh Amr bin Al-As, Rom Bizantah ataupun Rom Barat. Bukan Rom Rusia. Tengok ni. Wa amna'uhum min zulmil muluk. Siapa setuju dengan saya? Tak apa, tak setuju pun tak apa. Saya tak kisah. Tengok ni, yang kelima. Wa khamisatun hasanatun jamilah. Yang kelima, yang sangat cantik, wa amna'uhum min zulmil muluk. Aywa. Yang kelima, bangsa yang paling menentang kezaliman raja-raja mereka. Okey, ciri-ciri kelima menepati siapa? Rom di Barat ataupun Rom di Rusia? Siapa boleh jawab? Tapi memang tak nampak. Komen datang lambat.
Okey, padi jantan dikata Rusia. Padi jantan, ciri-ciri kelima. Awak rasa mana ada ciri yang kelima tu? Di barat, ciri kelima, wa amna'ahum min zulmil muluk. Adakah barat mengamalkan ciri-ciri menentang presiden dan kezaliman pemimpin dia ataupun Rusia? Tapi bagi saya, sejarah Rusia tak pernah tengok ada pemimpin yang ditentang oleh masyarakat dia. Jarang. Sebab kita tengok Lenin, Stalin, semua kuku besi. Lenin, Stalin, Gorbachev, semua kuku besi. Hatta apa nama dia sekarang ni, Vladimir Putin, dia kuku besi. Cuba tanya orang yang duduk di Rusia, berani ke awak nak lawan KGB? Bahaya. Dikata Rusia ada raja dulu. Okey, jadi Padi kata dulu Rusia ada raja. Dan okey, cantik. Poin Padi cantik, maksudnya Rusia, wallahu alam, comel. Pandangan Padi jantan, dikata raja-raja Bolshevi mereka telah dijatuhkan. Tapi sekarang ni kita tak nampak dah ciri-ciri ni kan. Taib. Buhari kata barat, Anna Ramli barat. Wallahu alam, pendapat saya ciri-ciri kelima hanya nampak di barat, di mana mungkin ini satu permainan, saya tak pasti, tapi wallahu alam kalau kita pergi barat, awak bebas untuk kutuk Perdana Menteri, hatta Queen Elizabeth. Barat tidak ada masalah kutuk dan bukan perangai kita orang Islam. Tapi kita tengok di barat memang mereka ada ciri-ciri menentang kezaliman pemerintah mereka. Taib. Aiman kata, maaf Ustaz, comel, rakyat Rusia pun ada buat pantahan. Okey, comel, kepada Putin. Ya, pernah tengok. Betul Aiman. Tapi Aiman, saya pernah dengar daripada seorang sahabat saya di Rusia, dikata kalau perisikan KGB, kalau mereka tangkap seorang yang menentang Putin, akan disiksa betul-betul teruk. Betul ke Iman? Ataupun saya salah? Saya suka sangat bicara dengan sahabat. Okey. Nur Zainal kata, kat Malaysia lawan KJ. Taib. Muhammad Anwar, Rusia paling banyak sejarah kepimpinan jatuh dibangun dan bangun. Comel juga poin ni. Okey. Rawi, Islam kan kuasa satu hari nanti, Allahu Akbar. Betul? Naam. Syamsul Dahari dikata kebanyakan memang di barat. Naam. Saya pun rasa macam tu. Tapi sahabat kita yang kata Rusia pun saya setuju dan saya hormat semua, insya-Allah. Jangan risau. Syekh kata 9 perang salib dulu dari zaman Rasulullah. Naam. Dan selepas Rasulullah SAW di zaman Al-Khilafah Al-Amawiyah. Aywa, satu poin cantik. Rum, tuan-tuan rahmati Allah, sejak zaman sahabat, kemudian tabi'i, Khilafah Al-Amawiyah, Khilafah Al-Abbasiyah, semua khilafah Islam sentiasa peperangan dengan Rum, As-Salibiyyin yang datang daripada Rum, datang daripada Hungary, datang daripada Majar, datang daripada Germany, France, daripada Austria, Denmark. Semua ni Rum yang salib, yang menentang Islam habis-habisan. Wallahu alam. Sebab itulah saya rasa Barat lebih menepati ciri-ciri di mana mereka ada. Taib. Yang keempat kita tak bicara lagi. Ciri yang keempat, ingat tadi? Wa awsyakuhum wa khairuhum limiskinin. Okey, kalau kata ciri-ciri pertama ada pada Rusia, ada pada Barat. Ciri-ciri kedua, wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibah. Ada kepada Barat, di segi Germany, British, France, semua negara yang hancur lepas peperangan dunia kedua, mereka dapat bangkit balik. Rusia pun dapat bangkit balik lepas peperangan kali kedua. Taib. Tapi ciri yang keempat saya tak nampak di Rusia. Wa usyakuhum wa khairuhum limiskinin wa yatimin wa dha'if. Bangsa yang sangat baik kepada orang miskin dan dhaif dan yatim. Yang ni saya nampak sangat di Barat. Sebab saya pernah pergi Austria, Jerman, Sweden, saya pernah pergi Itali. Negara Eropah ni tuan-tuan sangat-sangat baik terhadap pelarian. Nah, Eropah, kalau awak pergi sebagai pelarian, cuba tengok, hatta British, walaupun awak orang Islam, tapi di sana, kalau awak pergi British, duduk di sana, dalam tempoh 7 tahun, awak akan dapat kerakyatan. Rusia, setakat ni, saya tak pernah tengok Rusia terima orang Islam. Saya tak pernah tengok Rusia terima pelarian orang Islam. Tapi, kalau penglibatan Rusia untuk hancurkan umat Islam di Syria, di Afghanistan, yang tu saya nampak terang-terangan mengenai penderitaan umat Islam saudara saya di Syria. Taib.
Setuju tak? Yang keempat, mana lebih tepat? Ciri yang keempat. Wa khairuhum limiskinin wa yatimin wa da'if. Bangsa yang terbaik buat baik terhadap orang yatim, daif dan miskin dan membantu orang yang tertindas. Adakah ciri-ciri yang keempat ni lebih kita nampak pada Rusia ataupun lebih kepada Barat? Siapa yang boleh tak bagi sedikit komen? Syahrul Ahmad, Barat Kristian Trinity. Rusia kebanyakan percaya Tuhan, monotheism, Tuhan yang satu. Betul? Saya tak tahu yang ni. Bagi saya, semua Kristian Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dalam Quran. Saudara, saudaraku, apa nama ya Allah? Ya okey, Padi dikata yang keempat, Rusia kebanyakan anak-anak yatim dan luar nikah depa bela. Wallahu alam. Okey. Padi dikata lebih kepada Rusia. Tapi kita cakap secara umum, saudara Padi. Maksudnya kalau di Eropah, tak kira apa warna awak, tak kira apa agama, Eropah akan menerima Allah. Rusia, Rom, Barat. Taib. Ada orang kata Barat. Kalau orang yang pendapat sahabat-sahabat saya yang kata Rusia mengamalkan akidah tauhid, saya tak pasti, tapi saya lebih percaya Al-Quran sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Orang yang kata Allah itu tiga, kufur pada Allah. Jadi adakah orang yang masih mengesakan Allah ada di Rusia? Yang ni saya tak ada sebarang saya tak ada sebarang bukti. Kalau ada sahabat yang boleh, okey, ada banyak. Taib. Ada saudara Aish, Rusia selama ini Ustaz macam susah nak tengok sebab salah satu negara yang jarang timbul di media, comel. Mungkin kita dikaburi mata supaya tidak langsung melihat sebarang kelebihan di Rusia. Betul? Barakallahu fikum Aish. Satu poin yang cantik. Bayan Hitam dikata ciri yang keempat lebih kepada Barat. Taib. Pak An Ishaq dikata Rusia adalah Rom. Taib. Siapa lagi? Julia saya dikata Julia mana? Julia kata 14,500 kematian di Libya. 165,000 mati di Afghanistan, 224,000 di Syria, 1,200,000 di Iraq, semua. Okey, cantik. Julia bagi fakta bahawasanya bilangan umat Islam yang telah dibunuh oleh Barat, cantik, satu fakta yang benar. Sebenarnya mungkin Barat menggunakan media dia yang sangat kuat untuk mengkaburi mata kita dan untuk menunjukkan bahawasanya yang dipersalahkan adalah Rusia. Julia bawa satu fakta yang boleh kita renung balik, di mana sebenarnya sebenarnya Amerika telah buat jenayah yang dahsyat. Jenayah Amerika Syarikat di Iraq sangat dahsyat. Saya ada seorang ustaz, tapi tak nak sebut nama dia. Seorang ustaz yang kita kenal, seorang ustaz yang hebat di Malaysia. Dia orang Malaysia. Dia pernah ditangkap oleh tentera Amerika Syarikat dan telah dipenjarakan dalam penjara Abu Ghraib. Dan dia cerita kat saya bagaimana tentera Amerika Syarikat buat sesuatu yang kurang ajar terhadap umat Islam yang dipenjarakan di Iraq. Barakallahu fikum Julia. Satu poin yang sangat best yang mungkin kita membuka minda kita. Sebab tu saya kata jangan ta'assub, kita terima insya-Allah semua pandangan. Azmi, Imam Mahdi berasal dari keturunan cucu cicit Nabi SAW. Taib. Naam, sahih. Akhi Fakhrullah, Ustaz Ekonomi Arab yang Amerika sekat. Cantik. Akhi Fakhrullah, satu poin saya setuju sangat. Amerika sekat dan Amerika kontrol. Barakallahu fiik. Mark Errol. Dia ada tulis. Hadis dhaif semakin menjadi sahih, konspirasi menjadi nyata. Barakallahu fiik. Taib, barakallahu fiik Mark Errol. Saya kena baca semua insya-Allah tulisan sahabat. Jalil Yazid dikata, kenapa bila saya tekan komen dia akan lari sahabat? Siapa boleh tolong? Barat lebih lembut. Taib. Firdaus, Eropah pun join NATO Ustaz. Naam, sahih. Aish Omar, barisan hadapan tentera Imam Mahdi itu dari Nusantara. Wallahu alam. Saya tak pasti.
dah jadi dunia Islam. Di Rusia pun ada ulama besar di sana. Oh, di Rusia. Taib, wallahu alam. Apa definisi ulama yang awak maksud? Sebab masing-masing dirasa ulama ni lah yang taib. Negara. Askar Amerika ramai juga yang mu'allaf. Betul. Taib. Aywa. Taib. Khairul Aziz, awak bangkit satu isu best. Ada satu hadis yang menyebabkan saya terfikir, siapakah Rom yang sebenar di akhir zaman? Taib. Tengok hadis ni. Jom kita baca hadis ni. Boleh kita berhenti komen kejap? Kita dah habis hadis Al-Mustawrid Al-Qurashi. Nah. Baik, barakallahu fikum. Kalau Rusia menang war ini dan terus menang, tak mustahil 80 panji akan berpaling ke Rusia. Okey? Sadi dia kata, kalau Rusia menang war ini, peperangan ini, dan terus menang, tak mustahil apa-apa. Baik. Mungkin Zam Zalil dia kata, kenapa tak naik komen? Tak, sekarang ni dah naik dah, alhamdulillah. Dah naik, mungkin terlalu banyak komen. Saya ada satu hadis sahabat yang, maafkan saya teman-teman kalau ada komen yang saya tak baca, mungkin terlalu banyak sangat komen. Tekan lama-lama mesej tu, Ustaz, bagi dia pause. Oh, tayyib. Wan Salim kata, Rusia banyak orang Islam, betul ke Ustaz? Wallahu alam. Tapi ada, memang ada orang Islam di Rusia. Saya tak nafikan. Saya tak nak komen pasal Qadarov, tapi maklumat yang saya terima, Qadarov yang ada di Rusia, yang pegang Shishan, maklumat yang saya terima daripada banyak sumber, mereka kata Qadarov telah mengkhianati perjuangan ayah dia. Kalau saya salah, saya minta maaf. Kalau saya salah, saya minta maaf. Inilah maklumat yang saya dapat. Wallahu alam. Shishan, tapi saya terima daripada pihak lain, Shishan terpaksa mereka tidak berperang dengan Rusia sebab Vladimir Putin telah menunjukkan kekuatan dan keganasan dia sampai orang Shishan tidak lagi berani untuk melawan dia, dan mungkin Shishan lebih memilih kepada kedamaian daripada peperangan sebab mereka tak nak kehilangan banyak darah demi peperangan yang tidak menguntungkan. Wallahu a'lam. Tapi saya heran kenapa orang Shishan sanggup pula masuk peperangan dengan Vladimir Putin. Itu yang saya heran. Shishan tak nak berperang dengan Vladimir Putin supaya negara mereka tak hancur. Tapi mereka sanggup hantar tentera untuk menyokong Rusia. Mungkin sebab mereka ada perjanjian. Dan ingat teman-teman, Rusia tidak akan memaafkan orang yang mengkhianati perjanjian dia. Wallahu a'lam. Baik. Kita ada satu hadis yang saya nak cerita sekarang. Hadis kita berperang. Okey. Hadis kita berperang dengan Rom. Jom kita tengok hadis ni. Okey. Rom, tuan-tuan rahmati Allah, akan turun di bumi Syam. Baik. Ini hadis dia. Hadis Sahih Muslim. Ni. Hadis Sahih Muslim, mungkin ramai sahabat pernah dengar. Jom tengok hadis ni. Hadis 2897. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumu as-sa'ah hatta yanzila ar-Rum bil a'maqi aw bidabiq. Okey. Hari kiamat tak akan berlaku sampai Rom akan turun di kawasan Dabiq. Okey. Sekarang ni sebenarnya Amerika Syarikat dah ada di Syria. Ada di Syria sebenarnya. Dan mereka telah menguasai dan mereka telah pegang 10, kalau saya tak silap, minta maaf, 8 telaga minyak yang paling mahal di utara Syam, di utara Syria, telah dikontrol oleh Amerika Syarikat melalui tentera dia. Dan untuk pengetahuan sahabat, ada hampir 14 pangkalan tentera Amerika Syarikat di Syria. Tapi di situ kita nampak Rom bukan Amerika. Sebab walaupun mereka ada di Dabiq ni, di Aleppo, walaupun Rom dah ambil bahagian di utara Syria, tapi wallahu alam bukan mereka. Yani, طيب. فيخرج bila Rom turun di Dabiq, di utara Syria, فيخرج إليهم جيش من المدينة, maka akan ada satu tentera keluar daripada kota Madinah, yani Damsyik.
min khiyari ahli al-ard yawma idzin. Tentera yang akan menghadapi Rom, tuan, akan keluar daripada bumi Damsyik, dan mereka adalah orang yang terbaik atas muka bumi ketika itu. Kalau kita, minta maaf, bukan kita lah teman-teman, kita nak tegakkan saf rapat pun tak berani. Saya heran bila orang kata kita nak melawan Rom. Macam mana? Kita nak salat rapat pun tak berani. Minta maaf, maafkan saya sahabat. Ini sindiran untuk diri saya dulu. Taib. Guy, dia kata, jom kita baca. Guy ada satu komen, saya kena baca. Dia kata Republik Shishan bantu Rusia dalam Republik Shishan bantu Rusia dalam ketenteraan. Shishan negara Islam. Naam, Shishan negara Islam, sahih. Betul. Taufik Hidayat, media kita memang dari dulu burukkan Rusia. Media kita, okey, Khadijah dikata media kita burukkan Rusia. Wallahu alam. Naam, mungkin media main peranan besar. Komen dia tak tahulah sahabat Said. Okey. Baik. Kita sambung hadis ni, minta maaf. Sahabat boleh tunggu kejap, jangan komen sebab saya tak dapat nak baca. Okey. Jadi umat Islam akan keluar. Faida tasafu, tengok ni poin yang saya nak sebut. Faida tasafu, bila tentera Rom dan tentera Islam yang terbaik di atas muka bumi berbaris dan nak berperang, qalat ar-Rum khallu bainana wa bainal ladzina sabu minna nuqatiluhum. Rom kata, okey, jangan Rom kata apa kepada tentera Islam? Jangan kacau kami, rujukkan, kembalikan askar-askar yang berpaling tadah yang pergi kat kamu. Sebab masa tu tentera Rom minta balik daripada tentera Islam supaya serah balik askar-askar mereka yang lari daripada tentera Rom dan memihak kepada Islam. Fayaqulul muslimun la wallah la nukhalli bainakum wa bain ikhwanina. Taib. Dalam hadis ni kita nampak satu poin. Poin ini, bila tentera Rom turun dan dapat menjajah utara Syria di kawasan Dabiq, tentera Rom ketika itu akan bawa di celah-celah askar Rom ada askar Islam. Sebab tu bila orang cakap ada tentera Shishan yang ada dalam tentera Rusia, saya belum pasti. Tapi mungkin inilah tentera Islam bila mereka menang kemudian, dan wallahu alam, tapi kita tak pasti adakah peperangan ini akan berlanjutan. Bagi saya peperangan ini wallahu alam, ni ilmu Allah. Mungkin peperangan ini akan berlanjutan dan akan menyebabkan berlaku peperangan dunia ketiga dan Rusia akan menjadi negara kuat. Wallahu alam. Saya tak pasti. Tapi pendapat saya yang dhaif, ni satu permainan politik untuk melemahkan Rusia dan juga melemahkan Ukraine. Wallahu alam. Ini satu perangkap kepada Rusia. Yang saya nampak macam itulah. Tapi sekiranya Rusia menang, mungkin askar-askar yang ada di celah-celah tentera Rusia, yakni Shishan, mungkin bila mereka turun Syria, mereka akan suka bumi Syam, mereka akan memihak kepada tentera Islam yang ada di bumi Syam. Sebab itulah tentera Rom akan meminta dengan kita supaya serah balik askar-askar mereka yang berpaling tadah. Baik, wallahu alam. Poin ini memihak kepada tentera Rusia, tapi poin ini pun memihak kepada tentera Rom. Sebab jangan lupa, bilangan umat Islam yang ada di Eropah melebihi berjuta orang Islam. Tahu tak bilangan umat Islam di France? Bilangan mereka dekat 4 juta umat Islam di France. Tidak mustahil Eropah suatu ketika akan serang bumi Islam dan akan ada askar-askar ini yang akhirnya mereka akan memihak kepada saudara mereka tentera Islam daripada Damsyik. Wallahu a'lam. Siapa setuju dengan poin ini? Siapa tak setuju? Silakan. Kalau NATO serang Rusia, Turki akan kena. Baik. Cantik Ramli. Azima, soalan. Assalamualaikum. Dunia sekarang rancam, Ustaz, kita mengkaji. Kita Allah Rabbi, hilang pula. Kita mengkaji. Tak boleh nak kontrol. Tak boleh. Stand for Rusia. طيب. Muhammad Syafi'i kata stand for Rusia. طيب. Muhammad Hazwan Ghazali kata salam Ustaz Muhib.
jika tentera Shishan tolong Rusia di Ukraine, macam mana orang Islam terjebak dalam perang? Comel soalan ni. Ada hadis Rasulullah SAW seperti tentera yang terpaksa ikut Al-Hajjaj untuk serang. Ada satu hadis tentera yang serang kota Madinah di zaman Hajjaj. Tentera ini ada dikatakan pernah ditenggelamkan dalam padang pasir. Rasulullah SAW sebut, jadi ada seorang isteri Rasulullah, wallahu a'lam, Ummu Salamah, kata Rasulullah, kaifa bi ulaika alladhina ukhriju yani wahum ghairu raghibin, qal yub'athuna yawm al-qiyamati ala niyatihim. Kalau katakan ada tentera Islam yang terpaksa ikut Rom dan berperang dengan negara Islam, mereka akan dibangkitkan mengikut niat mereka. Maksudnya mereka terpaksa, mereka diwajibkan tugas kerahan tenaga seperti mungkin di Rusia, mungkin tentera Shishan, mungkin tentera Shishan akan terpaksa ikut Rusia dan mereka ada di kalangan mereka tak setuju tapi mereka terpaksa, maka kalau mati di peperangan itu akan diungkit di hari kiamat mengikut niat mereka masing-masing. Wallahu a'lam. Islam akan taib. Zul Husain 1/6 orang Islam di barat adalah dari Rusis. Taib. Kenapa Turki tak ada bunyi? Comel, wallahu alam, saya tak tahu. Usu beta viral. Syekh stand for Turki dan Pakatan Rom menentang musuh dari belakang. Naam, Turki akan dijajah satu hari. Wallahu alam. Tapi sahabat, bagi saya, jangan kita mendahului peristiwa yang nak berlaku. Cuma kita, bagi saya, lihat dan tunggu. Itu jelah pendapat saya. Ustaz, apa maksud? Media barat banyak mengaburi isu Palestin. Naam. Tapi satu poin yang saya sangat puas hati, pada muka Ukraine dan presiden dia, sebab dia sokong Israel pada muka presiden Ukraine. Wallahu alam. Kalau betul dia menyokong Israel pada muka dia. Yazid Abdul Masih banyak yang kena kaji. Betul. Barakallahu fiik Yazid. Betul. Setuju sangat. Sangat setuju. Safia setuju. Okey. Khalid Al-Walid. Umat Islam di Rom akan berpaling tadah dengan Rom dan join Rusia. Wallahu alam. Satu poin. Taib, ini pendapat Khalid, insyaAllah saya hormat. Hadi Taufiq dikata setuju. Taib. Muhammad Anwar, kena lihat barat mana yang lebih mendukung kewujudan Israel dan lebih banyak punca kebanyakan konflik yang umat Islam. Taib. Saya hanya akan baca mesej insyaAllah. Taib, Padi Jantan dikata, apakah kes Rusia dan Ukraine ni dapat dirujuk dengan surah At-Taubah? Taib, comel. Padi dia kata, boleh tak rujuk surah At-Taubah? Ayat berapa, Padi? Ya Allah, kenapa komen jadi naik turun? Ustaz, guna aplikasi apa? Aplikasi saya, nama dia ni. Okey, satu soalan baik daripada Semai Alam. Ni aplikasi saya. Nama dia Jami' Al-Kutub At-Tis'ah. Jami' Al-Kutub At-Tis'ah. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidhi, Sunan Nisa'i, Sunan Ibn Majah, Muwatta' Imam Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Imam Ahmad. Memang best. Aplikasi ni boleh jumpa dekat Play Store, insyaAllah. Taib, tumpan tanya. Assalamualaikum, Tentera Al-Mahdi, Masya Allah. Dia ada soalan. Apakah peperangan yang berlaku di Ukraine akan menjadi petanda kepada kemungkinan kemunculan Mahdi? Wallahu alam, saya tak pasti. Ni ilmu ghaib, yani kita tak tahu. Ustaz cerita sikit pasal Ustaz cerita sikit pasal perang sekarang Rusia dan Ukraine. Saya tengah cerita. Muhammad Hanif, barakallahu fiik. Taufiq Hidayat, Ustaz, apa komen saya? Okey, Taufiq, apa komen awak? Salam Ustaz, letak orang yang di Ukraine. Tadi ada orang hubungi saya, tiba-tiba dia delete balik komen dia, tak tahu kenapa. Ada dua orang, sepatutnya seorang di Rusia, sahabat saya. Tu yang saya heran. Saya tahu Rusia ni kuku besi. Sebab tu ada seorang sahabat, dia bagi saya maklumat, tiba-tiba dia delete balik komen dia, dia keluar daripada dia delete komen dia keluar. Tak tahu kenapa. Mungkin dia takut. Saya tahu Rusia di kuku besi, bukan seperti Eropah. Eropah kita boleh bercakap bebas, tapi Rusia saya rasa tak. Betul ke Ukraine minta bantu Indonesia? Wallahu alam. Saya tak pasti, saya tak ada ilmu. Sofia, maksudnya gereja di Rusia tu memang amalkan Kristian Ortodoks.
Kan? Tak sama macam sahabat Orthodox, Katolik, Protestan, semua bukan Islam. Dan mereka tidak tauhid. Surah Ar-Rum, naam, tadi kita baca dah. Muhammad Fikri bawa hadis Umranu Baitul Maqdis, Kharabu Yathrib. Naam, hadis ini hadithun hasan. Rawahu Imam Abu Dawud. Zul Imran, insyaAllah saya akan baca. Siapa yang berperan untuk Kristian sebelum ni? Kau sudah sampai? Muhammad Najib, NATO penghasut peperangan utama. Betul. Mungkin ini permulaan perang dunia ketiga. Wallahu alam. Wan Artita, wallahu alam, boleh jadi. Pejuang akhir zaman, dikata Ustaz, siapa yang serang Aleppo? Dulu yang serang Aleppo, berbagai peperangan berlaku di situ. Tapi Aleppo, mula-mula bila rakyat Aleppo menentang rejim Assad, mereka dapat menguasai 2/3 Aleppo, dan Aleppo sebenarnya jatuh di tangan rakyat Syria. Tapi akhirnya musuh Islam telah wujudkan beberapa kumpulan pengganas yang sangat dahsyat. Maka kumpulan pengganas ini serang penduduk Aleppo dan bunuh mereka sampai berlaku huru-hara. Akhirnya 2015 Rusia masuk campur. Rusia hancurkan Aleppo dan hapuskan semua orang yang menentang Bashar al-Assad. Nah, sebab tu Rusia dia main peranan besar untuk memenangkan rejim al-Assad. Okey, Mior, alhamdulillah ada seorang dia kata X. Saya X studio Rusia. Jom kita baca insya-Allah. 25 juta penduduk Rusia adalah Okey, sahabat berhenti komen. Saya nak baca saudara kita Ubaidillah. 25 juta penduduk Rusia adalah beragama Islam Sunni. Vladimir Putin banyak membina masjid. Tayyib. Vladimir banyak membina masjid. Ya Allah, kenapa hilang Bina masjid di Moskow, Kazan, Ukraina. Okey. Lepas tu Rom yang dihuraikan dalam Quran merujuk kepada Bizanta. Rusia, okey. Bizanta di Konstantinopel yang beragama Kristian Ortodoks. Rusia, Armenia adalah negara yang masih beragama Kristian Ortodoks di bawahnya. Manakala Barat adalah penyokong kuat Israel dan Zionis. Okey, comel. Satu poin daripada Ubaidillah. Barakallahu fikum. Tayyib. Akhir sekali sahabat, kita buat pengulung insya-Allah sebab maaf saya baru masuk. Tak apa Muhammad, nanti boleh tengok awal. Saya ada satu poin di sini yang saya nak sebut mengenai Rusia dan Barat. Jangan menjadikan, nasihat ikhlas, jangan menjadikan isu membina masjid satu poin untuk menyokong mana-mana pihak. Di Israel ada masjid, tuan-tuan. Orang munafik boleh bina masjid. Membina masjid bukan menjadi satu tanda kononnya negara itu Islam ataupun tidak Islam. Israel sendiri di Tel Aviv ada 400 masjid. Tapi Israel antara musuh Allah yang sangat ketat. Jangan kita dikaburi dengan kononnya aku bina masjid, aku jadi orang baik. Tidak. Untuk pengetahuan sahabat, Vladimir Putin membina masjid paling besar di Moskow. Saya ingat tarikh tu bulan September 15 ataupun 19 bulan September 2015, Putin melancarkan masjid paling besar di Moskow. Akhirnya Vladimir Putin hari yang sama mengisytiharkan peperangan atas umat Islam di Syria. Adakah Vladimir Putin bila membina masjid menjadi ketua umat Islam? Tidak, teman-teman. Orang yang zalim tetap yang zalim. Saya nak bagi tahu. Taib, sekarang ni kita di Malaysia. Soalan umum. Betapa banyak masjid kita di Malaysia. Masjid kita yang berjuta-juta, yang menelan kos 10 juta. Adakah tak di Malaysia? Masjid ini dipenuhi oleh orang Islam ataupun masjid-masjid ini ditutup dan umat Islam hanya perlu ambil vaksin baru masuk? Siapa boleh jawab soalan saya? Bukan maksud saya nak jatuhkan Putin ataupun nak memihak kepada Barat. Tak. Tapi teman-teman, jangan kita mudah terpedaya dengan orang membina masjid, maka terus kita cop dia ketua umat Islam ataupun Mahdi. Yang ni semua orang boleh buat. Sekarang ni kita di Malaysia, kan kita ada masjid yang menelan kos berjuta-juta ringgit. Adakah masjid ini mengumpulkan kekuatan orang Islam
ataupun masjid ini menjadi masjid untuk mempermainkan kita? Taufik Hidayat, barakallahu fiik. Dia kata, sujud Ustaz, dua-dua tak perlu kita sokong. Sebab tu saya kata, pendapat saya, Rusia saya tak sokong, Ukraine saya tak sokong, Barat saya tak sokong. Saya tidak memihak kepada mana-mana pihak. Akhir sekali, nasihat saya, jangan bahaya ni, padi jantan kena bahaya ni. Syekh Azlan, sahabat, nasihat saya, jangan taksub. We just wait and see. Rusia belum lagi menggambarkan dia menjunjung panji Islam. Bagi saya, wallahu alam, Rusia dan Ukraine masing-masing ada kepentingan. Rusia ada kepentingan dia, Ukraine ada kepentingan dia. Saya tidak akan memihak kepada mana-mana. Cuma subhanallah, kita tengok bagaimana Barat sangat jahat di segi telah mengkhianati perjanjian mereka dengan Ukraine. Ukraine tidak dibantu. Sekarang Ukraine menghadapi peperangan dahsyat. Untuk pengetahuan semua, saudara saya di Sweden, mereka kata Eropah menantikan setiap hari hampir 50,000 pelarian daripada Ukraine. Dan kanak-kanak, anak-anak muda tidak dibenarkan untuk lari daripada medan perang. Saya rasa kita kat Malaysia pun sama. Minta tuan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan peperangan. Peperangan bukan main-main. Kita duk main kat sini. Abu Ubaidillah, naam. Tafadhal. Abu Ubaidillah, adakah pemimpin tentera Shishan boleh dipercayai? Wallahu a'lam. Sebab saya pernah baca pemimpin Shishan juga dulu yang betul. Itulah antara maklumat yang saya terima. Ayah kepada pemimpin Shishan seorang pejuang yang hebat, tapi anak dia telah berpaling tadah dan mengkhianati ayah dia. Wallahu a'lam. KJ saya tak sokong. Saya tak sokong mana-mana pihak. Saya kesian kepada umat Islam. Ustaz boleh bagi tahu kitab yang digunakan tadi? Saya gunakan aplikasi 9 kitab sahih. Yang saya tunjuk ni dia. Banu. Kitab 9 kitab ni. Jami' Al-Kutub At-Tis'ah, insyaAllah. Ada 9 kitab sahih di sini. Awak tekan kat sini. Tengok ada Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud dan yang lain, insyaAllah. Tapi ini dalam bahasa Arab. Taib. Tok ya Toki, jagalah diri kamu dan ahli. Barakallahu fi, terbaik. Khair hamba, jangan tafsir Quran ikut apa yang kamu faham. Khair hamba Allah, na'am. Kita tafsir Quran insyaAllah ikut sunnah dan ikut hadis, ikut fahaman sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'i dan tabi'i insyaAllah, dan ulama as-sunnah wal hadis insyaAllah. Minta kita semua dilindungi Allah. Na'am. Barakallahu fikum kamilia. Kita bersyukurlah tuan-tuan, akhir sekali. Kita bersyukur duduk di Malaysia. Tak ada peperangan. Kita syukur kepada Allah di Malaysia, tak perlu kita nak berperang dengan negara ni, negara tu. Kita bersyukur pada Allah kerana kita di Malaysia belum lagi diuji dengan peperangan yang dahsyat. Jangan minta ada peperangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tatamannau liqa' al-adu. Nah. Kalau ada soalan, boleh tak Rusia, China? Kesian pada umat Islam di Malaysia tiada bersiap. Tak, subhanallah. InsyaAllah Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Adam Zul di akhir zaman juga. Kita baca Quran, faham dan amalkan. Barakallahu fikum Zawiyah. Taib, sahabat, insyaAllah inilah sedikit sebanyak yang saya sampaikan hari ini. Betul, kalau betul Ukraina terlibat dalam menjatuhkan jet ataupun kapal terbang Malaysia, maka pada muka Ukraine mungkin Allah Subhanahu Wa Taala bagi balasan setimpal kerana Ukraine terlibat dalam menjatuhkan. Naam, pernah dengar Ukraine telah terlibat dalam menjatuhkan flight pesawat Malaysia MH. Jadi mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi mereka balasan setimpal sebab mereka telah mengorbankan nyawa-nyawa rakyat Malaysia yang tidak bersalah dalam isu kehilangan flight MH. Wallahu alam. Nah, barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana mustaqim? Bagaimana dengan Arab Saudi? Dulu pihak barat memberi wang dan harta yang wallahu alam. Arab Saudi mengkhianati negara Islam. Saudi mengkhianati negara Islam. Pemimpin-pemimpin Arab Saudi telah ikut telunjuk barat dan mereka menyokong Kristian dan Yahudi. Wallahu alam. Saudi telah mengkhianati negara Islam. Wala haula wala quwwata illa billah. Taib sahabat, jumpa lagi insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.